Ya, kembali bersama kami di studio dan seperti yang dijanjikan pagi tadi kita akan memperhalusi ekonomi madani memperkasa rakyat. Majlis peluncurannya semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di mana 7 penanda aras dikenal pasti dan pelbagai inisiatif juga telah diseragamkan bagi membantu meningkatkan kapasiti ekonomi tempatan untuk menjana pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan juga bersama dengan kita untuk pagi ini, saya kenalkan itu Tuan Suhaimi Ilyas merupakan Group Chief Economist. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami kembali. Ini round 2 kita. Kan semalam dah bertemu kan? Ya. Okey. Dan Tuan juga merupakan daripada Maybank Investment Bank Berhad. Betul. Ya. Okey, baik. Dan sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan rintitan daripada semalam iaitu berkenaan dengan memperkasa ekonomi madani itu sendiri, dan banyak sebenarnya inisiatif yang telah pun diberikan khususnya untuk membantu rakyat Malaysia sendiri. Kalau kita tengok mungkin dari segi inisiatif yang diberikan adalah untuk membasmi kemiskinan sendiri, itu antara yang turut diperkatakan dalam ucap tama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan. Kalau kita tengok balik ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, mukadimahnya cabaran ekonomi dari segi struktur apa yang berlaku sejak daripada 1998 sebenarnya. Menarik lah kita lihat daripada konteks yang sedemikian. Yang lebih penting lagi, cabaran-cabaran ekonomi itu menjurus dan membawa kepada isu-isu semasa yang dihadapi oleh rakyat. Sebagai contohnya, kos sara hidup dan situasi pendapatan yang tak begitu seimbang dengan isu keadaan kos sara hidup. Kemudian isu seperti kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang sangat rendah, jauh rendah berbanding dengan kadar penyertaan tenaga buruh bagi kaum lelaki. Di samping itu juga memang ada pengakuan yang jujur oleh kerajaan sendiri yang selama ni ada isu-isu seperti proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang, tak inklusif, tidak saksama. Jadi ekonomi madani ini memang merupakan satu wadah untuk membolehkan kerajaan menangani isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kerana itu kalau kita lihat antara sasaran yang ditetapkan ataupun misi yang government ataupun kerajaan telah kongsi bersama adalah untuk menaik taraf kualiti dan standard kehidupan rakyat dalam bentuk antaranya menjana peluang pekerjaan yang lebih baik kepada rakyat dalam konteks pekerjaan yang berkualiti, yang memberi ataupun membawa kepada pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh kaum wanita dengan bantuan-bantuan dan insentif-insentif tertentu, dan juga orang kata memastikan yang sokongan-sokongan dasar yang lain seperti penambahbaikan dalam sistem pendidikan, sistem latihan yang sedia ada turut diberikan untuk membolehkan rakyat mendapat manfaat daripada sasaran untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi untuk tempoh 10 tahun akan datang dan membawa kita kepada taraf sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi yang memang kita lama tunggulah dan dambakan sampai akhir. Ya, juga diterangkan tentang perangkap ataupun keadaan kita di mana kos rendah membawa kepada gaji rendah, keuntungan yang rendah, dan disebabkan oleh itu kita tidak mampu bergerak ke arah negara berpendapatan tinggi. Namun dalam pada itu saya tertarik kepada menoktahkan kemiskinan tegar dalam tahun ini juga. Maknanya tahun ini berbaki beberapa bulan sahaja lagi. Dan dikenal pasti 138,000 isi rumah berada di bawah paras kemiskinan tegar. Dan juga kita ada 400,000 isi rumah secara keseluruhan berada dalam keadaan miskin. Jadi adakah kita mampu untuk menaikkan taraf terutama sekali 138 isi rumah ini yang berada di bawah paras kemiskinan untuk membasmi kemiskinan tegar sama sekali dalam tahun 2023? Saya kira membasmi kemiskinan tegar ni boleh dilihat ataupun dilihat oleh kerajaan sebagai satu jihad. Kerana
kita dah pun berada di dekad ketiga abad ke-21. Darawista ke Jadi agak membimbangkan yang kita masih ada lagi golongan segelintir rakyat yang masih berada dalam keadaan kemiskinan tegar. Bagi saya, ia boleh dilakukan, ia boleh dilaksanakan kerana jumlah yang terbabit ni memang kita akuilah dari segi statistiknya kecil berbandingkan 33 juta rakyat Malaysia. Dan di bawah pimpinan yang berhormat Tuan Rafizi Ramli, Kementerian Ekonomi telah pun melancarkan program yang very spesifik, yang khusus untuk golongan ini, untuk menambahkan pendapatan mereka. Jadi ini boleh kita gambarkan sebagai satu situasi di mana kita bukan bagi ikan kepada mereka. Kita bagi mereka jala, pukat, bot, kail untuk menangkap ikan. Jadi itu lebih baiklah, kita lebih orang kata sustainable dan tempoh jangka panjang. Baik, dan bila kita cakap tentang pertumbuhan ekonomi sekarang ini mencatatkan 4 ke 5% lah. Jadi sekiranya kita ingin meningkatkan perkara tersebut, pertumbuhan ekonomi, perlunya ada pelaburan asing lah. Dan bagaimana untuk kita ialah untuk menambahkan keyakinan pada pihak pelabur luar asing agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, Tuan? Yalah, pelaburan memang penting kerana pelaburan akan menjana pendapatan, menjana peluang pekerjaan dan seterusnya menjana pendapatan dan membolehkan pendapatan itu digunakan untuk perbelanjaan. Jadi itu kutaran positif yang kita nak lihat dan capai melalui usaha-usaha untuk meningkatkan pelaburan di Malaysia. Dan kita juga perlu faham yang pelaburan, bila kita cakap tentang pelaburan, ini bukan sekadar pelaburan asing langsung, FDI semata-mata. Kerana ekonomi juga ada pelaburan dalam negeri ataupun dipanggil Domestic Direct Investment, DDI. Jadi dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun beliau ada mengatakan meningkatkan DDI itu juga KPI. Bukan hanya sekadar tumpuan yang besar diberikan kepada FDI. Yang lebih penting lagi, apabila FDI itu masuk ke Malaysia, ia je boleh memanfaatkan industri tempatan. Jadi itu cara untuk kita menaikkan FDI dan DDI secara seimbang dan bersama-sama. Jadi saya kira sudah tentulah akan ada pengumuman-pengumuman dasar dari segi insentif untuk menggalakkan pelaburan, kerana sejurus selepas peluncuran ekonomi madani semalam, sebelah petang tu kita ada pengumuman orang kata fasa pertama National Energy Transition Roadmap ataupun Pelan Hala 7 perubahan ataupun transisi tenaga. Ia juga melibatkan insentif untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor tenaga boleh baharu ini ataupun renewable energy yang merupakan industri masa hadapan. Di mana semua pihak perlu memainkan peranan, termasuk kerajaan, dalam memberikan insentif, mengurangkan segala bentuk kekangan untuk menggalakkan pelaburan daripada sektor pelaburan asing dan juga pelaburan tempatan dan seterusnya menjana pekerjaan. Kerana apa yang dimaklumkan oleh YB Tuan Rafizi ialah untuk permulaan kita umumkan 10 projek bernilai 25 bilion ringgit yang boleh menjana 23,000 peluang pekerjaan. Jadi kita nampak dari situ logiknya bila kita rangsangkan pelaburan dan impaknya kepada ekonomi. InsyaAllah kalau kita berjaya melakukan bukan hanya dalam sektor RE tapi sektor-sektor yang lain, kita boleh sebenarnya melihat impak kepada ekonomi dalam bentuk kadar pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri juga sebenarnya mahu melihat kadar pertumbuhan kita mungkin menganjak ke peringkat yang lebih tinggi sekitar 5.5 hingga 6% berbanding dengan apa yang kita boleh capai sekarang ini sekitar 4 ke 5% kalau kita business as usual. Hilangnya daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa juga menjadi antara cabaran yang dikenal pasti oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Hilangnya daya saing ini secara langsung berkadaran dengan jatuhnya persepsi kita di Persatuan Antarabangsa. TPI mengeluarkan senarai Corruption Perception Index
dan kita jatuh sehingga tangga ke-61 daripada tangga ke-28 pada tahun 1998. 2022 kita di tangga 61. Apakah antara langkah-langkah yang diperkenalkan dalam memperkasa good governance untuk membantu Malaysia sebenarnya berdiri lebih teguh di mata dunia sebagai negara yang betul-betul bebas rasuah dan bebas unsur-unsur yang menghalang perniagaan secara jujur? Mungkin ada baiknya saya bagi sedikit penjelasan lah kenapa ataupun apa kaitan rasuah dengan hilangnya daya saing ekonomi kita. Secara mudahnya, benda-benda macam ni meningkatkan cost of doing business, kos melakukan perniagaan, sama ada kita mahu akui ataupun tidak. Itu hakikatnya. Jadi kalau kita boleh tangani isu ni, ia akan boleh membawa kepada penurunan dalam cost of doing business dan juga kos kepada rakyat. Sebab rakyat ultimately akan bayar kos tu, tanggung kos tu. Jadi bukan hanya daya saing yang boleh diperbaiki melalui usaha-usaha untuk menangani isu rasuah ni, tapi rakyat juga akan mendapat manfaat. Jadi ini again merupakan message utama ekonomi madani memperkasakan rakyat. Apa-apa kita buat pun mesti berbalik ataupun memanfaatkan rakyat. Jadi rakyat mesti nampak, lihat, rasa benda tu. Kalau tidak, susah nak dapat buy-in, orang kata, daripada rakyat dan pelbagai pihak. Jadi usaha untuk memerangi rasuah perlu diteruskan, perlu ditingkatkan. Dan bagi saya juga, semua pihak perlulah mengambil pendirian bahawa mereka mesti ada satu sikap, perubahan sikap, mindset, minda dari segi menganggap rasuah ini sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali, tidak boleh ditolerate sama sekali. Jadi itu merupakan satu titik permulaan lah untuk kerajaan mencapai hasratnya untuk memperbaiki taraf ataupun ranking kita dalam indeks persepsi rasuah yang memang malangnya telah jatuh dengan teruk lah sejak beberapa dekad yang lalu. Dan sememangnya kita ingin berdiri kembali sebagai beacon of light yang disebutkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra ketika ucapannya dalam mengisytiharkan kemerdekaan. Ucapan itu juga digunakan dalam risalah ekonomi madani semalam. Jadi mungkin peringatan terakhir kepada seluruh warga negara supaya menyambut inisiatif-inisiatif ini yang akan diperkenalkan. Kerana tanpa buy-in daripada stakeholder utama rakyat, semua ini tidak bermakna. Ya, betul. Kalau kita lihat bahagian terakhir amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pun, beliau menekankan apa yang dinamakan sebagai all of Malaysian approach. Pendekatan seluruh negara dalam mencapai hasrat, sasaran, misi, visi ekonomi madani ini. Jadi bagi saya memang sewajarnya lah kita mendukung cita-cita ini. Jadi pada masa yang sama juga saya sebagai penganalisa ekonomi sangat-sangat mengharapkanlah kerajaan akan terus orang kata meningkatkan usaha untuk memberi lebih perincian terhadap apa yang diumumkan semalam. Semua banyak benda yang diumumkan, banyak sasaran yang ditetapkan. Jadi orang kata the devil is in the details. Jadi kita perlu melihat perincian itu. Alhamdulillah semalam petang kita dah nampak permulaannya. Sedikit, jadi saya percaya untuk pastinya antara sekarang sampai hujung tahun ini akan banyak orang kata pengumuman-pengumuman berbentuk dasar, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan. Harapan kami semoga ia kreatif seumpama menyewakan bumbung untuk solar panel. Saya rasa itu adalah suatu langkah yang cukup inovatif dan itu baru satu kementerian. Kita nantikan semua kementerian lain yang terlibat sama sebagai stakeholder utama dalam ekonomi madani memperkasa rakyat. Terima kasih Encik Suhaimi kerana sekali lagi bersama kami dalam memberi perincian dan menerangkan sedikit tentang konsep-konsep ekonomi madani memperkasa rakyat.